Yang ketiga, munakahat. Munakahat dalam Quran cerita bab nikah kahwin. Kahwinlah 2, 3 dan 4. Kalau tidak boleh berlaku adil, 1 sudah memadai. Kahwin dicerita dalam Quran. Nah, jadi kahwin ni pun kena ikut Islam, bukan membabi buta ikut kepala kita. Nabi kata pernikahan yang paling terbaik ialah perbelanjaan yang paling rendah. Tapi hari ni orang berlumba-lumba meletakkan perbelanjaan yang tinggi-tinggi. Berlawan-lawan, tengok jiran sebelah buat 10,000. Tak boleh, anak aku 15,000. Nampak? 20,000. Dia buat macam bida. Nah, dia macam bersaing, lawan. Nak jual anak ke nak selesaikan masalah ummah. Nampak? Akhirnya laki tak mampu bayar. Sampai kesudah anaknya menjadi anak dara tua, andatu. Nah, padahal ada orang nak ke anak kita, syukur. Ada juga orang nak ke anak kita. Kalau langsung tak ada orang nak ke anak kita. Nampak? Tapi kerana mementingkan keduniaan, mementingkan maruah, mementingkan title nama. Hei, kita ni kan orang berada, takkan nak murah-murah belanja. Nampak? Tengoklah Rasulullah, bukan tengok orang. Tengok Nabi. Nabi contoh. Bukan tengok orang lain. Ini tengok orang lain. Itu masalah. Berlawan-lawan. Kadang-kadang dia ketuk nombor. Dia nak bagi nombor tu sama. RM7,777.77. Belum termasuk GST. Macam-macam. Nak main nombor lah, apa bagai lah. Mengarut-ngarut jadinya. Tu. Satu jangan macam tu. Yang ketiga tadi, munakahat. Lagi satu. Bila buat walimatul urus, mana saya pergi, saya cakap. Sebab benda ni nampak depan mata. Kalau ayah-ayah dan ibu-ibu, kalau ada ustaz lain dah cakap, saya tambahkan lagi saja. Kalau ayah-ayah dan ibu-ibu nak buat walimatul urus, apa maksud dia? Kenduri kahwin. Walimatul urus tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita kenduri kahwin. Kalau nak buat kenduri kahwin, tolong dan tolong dan tolong asingkan lelaki dan perempuan. Sebagaimana Allah mengajar kita dalam semayang kat masjid ni. Masjid pakai arang campur ke lelaki perempuan semayang? Tak campur. Dalam masjid ikut Islam, luar masjid ikut kafir. Kenapa jadi macam tu? Kamu ingat Allah hanya ada dalam masjid. Luar masjid Allah tak ada dah. Situ masalah. Sebab tu mana yang kita belajar dalam masjid, itu juga kita buat di luar masjid. Sebab tu solat ni, semayang ni adalah tarbiyah. Sebenarnya sebelum saya start kuliah dah mula dah tadi. Semayang maghrib tadi, itulah kuliah yang pertama. Saya kuliah yang kedua. Semayang tu kuliah, semayang tu mengajar kita. Sebab tu bila Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli, semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Sebenarnya makna semayang itu adalah kehidupan. Jadi makna tafsiran hadis itu, hiduplah kamu seperti mana kamu melihat aku hidup. Seperti mana Nabi sebut tadi, semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Maknanya, hiduplah kamu seperti mana kamu melihat aku hidup. Kerana semayang itu mengajar erti kehidupan. Sebab tu di awal-awal sekali semayang, apa yang dilafazkan? Allahu Akbar. Allahu Akbar, kalimah zikir, kalimah yang suci. Boleh tak boleh nak tukar dengan kalimah suci yang lain? Boring lah, asyik-asyik Allahu Akbar. Jenis dia pula, geli telinga kalau dengar takbir. Jadi dia nak ubah. Dia nak pakai subhanallah. Subhanallah. Boleh tak? Walaupun subhanallah itu kalimah suci. Alhamdulillah kalimah suci. Semua kalimah-kalimah dalam zikir kalimah suci belaka. Tapi wajib dimulakan takbir itu dengan Allahu Akbar. Kerana takrifan solat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusah. Semayang itu maknanya beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Maknanya mesti mula dengan takbir. Sebab tu awal-awal tadi saya sebut, nama bagi kalimah Allahu Akbar namanya takbir. Satu masjid lagi. Kita cerita masjid orang je. Ada satu masjid. Tapi orang cerita kat saya. Saya tak ada masa tu. Tapi selalunya saya semayang situ kalau semayang Jumaat. Tiba-tiba hari tu saya semayang Jumaat di tempat lain.
Habis-habis tu orang cerita pada saya. Dia kata, minggu lepas, minggu sebelumnya tu, habis-habis sembahyang Jumaat, ada makmum bertakbir. Takbir! Maka adalah beberapa jemaah yang sambut. Allahu Akbar. Okey, selesai minggu tu. Masuk minggu hadapan, tiba-tiba tak semena-mena. Selalu pengurusi masjid duduk belakang. Tapi hari tu duduk saf pertama. Nak, bila dia tengok orang dah mula ramai nak start dah khutbah, dia ambil mic. Kemudian dia kata apa? Saya tak suka takbir-takbir ni. Jangan duduk takbir-takbir sangat. Dia marah takbir. Nampak? Sebab tu saya geram. Saya kata kalau aku ada, aku jawab dah. Nak tanya pengurusi masjid tu, dia semayang sekejap lagi, dia sebut benda. Takkan dia sebut satu Malaysia? Satu Malaysia, takkan gitu. Atau takkan sebut hidup Melayu, takkan gitu. Mesti dia akan sebut Allahu Akbar dah. Dia kata tak boleh takbir dalam masjid. Dah, tak boleh lah, tak lihat lafaz lah Allahu Akbar. Angkat tangan ni sunat tuan-tuan. Angkat tangan sunat. Kalau tak nak angkat tangan, balok lihat, pemalas, penyegan sangat dia ni. Nak, dia pun diri tegak gini. Diri. Allahu Akbar. Sah tak sembahyang? Sah. Sebab mengangkat tangan hukumnya sunat. Tapi yang wajib itu kalimah alif lam lam ha alif kaf ba ra 8 huruf. Allahu Akbar. Itu namanya kalimah takbir. Nampak? Kalau tak angkat tangan tapi lafaznya ada. Tapi kalau angkat tangan lafaznya tak ada, tak sah sembahyang. Walaupun angkat tangan sampai menggigil. Tapi tak senyap. Bunyi tak ada. Senyap. Tak bunyi Allahu Akbar. Tak dengar di telinga sendiri. Tak sah sembahyang. Sebab tu disebut Allahu Akbar itu rukun kauli. Mesti dengar di telinga sendiri. Tak boleh kita dengar lafaz senyap. Ataupun baca bisik. Ulama kata mana boleh bisik-bisik. Allahu Akbar. Tak boleh. Itu mazhab. Nah, mazhab Imam Syafi'i, rukun kauli, 5 tempat mesti dengar di telinga sendiri. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Kadang-kadang setengah orang dia tak tahu. Dia baca pelan macam tu saja. Tak sah sembahyang. Yang lain kalau tak berbunyi, tak apa. Sebab dia sunat. Tapi 5 yang saya sebut tadi, wajib. Allahu Akbar. Nah, sekurang-kurang dengar di telinga sendiri. Yang tak bolehnya dia sembahyang ujung tu. Makmum sana dengar. Itu melampau sangat. Itu mengalahkan imam. Imam pun tak kuat macam dia. Itu tak boleh lah. Next. Jadi tadi. Mana boleh? Itulah takbir. Kena takbir lah dalam masjid. Kemudian tadi yang ketiga tadi, tak habis lagi. Munakahat, nikah kahwin, tolong asing. Laki dan perempuan seperti mana kita belajar dalam masjid. Laki depan, perempuan belakang. Buat 2 kemah. Kalau tak nak banyak-banyak kemah pun tak apa. Kemah mahal. Buat 2 saja. Nak kemah laki, kemah perempuan. Tulis itu. Ini untuk laki, ini untuk perempuan. Itu yang jadi maksiat. Kerana percampuran ikhtilat laki dan perempuan. Tempat buffet tengah-tengah sama-sama. Yang laki ni nak pegang, yang perempuan ni pun nak pegang. Tiba-tiba senduk satu. Laki ni nak pegang senduk, perempuan ni pun nak pegang enggak. Akhirnya laki ni terpegang tangan perempuan tu. Allah, astagfirullah. Istighfar, bagusnya. Minta maaf. Saya tak sengaja. Kebetulan pula perempuan tu janda. Habis. Perempuan ni pun kata, tak apa. Tak apalah, abang bukan sengaja pun. Jatuh hati pula dia panggil abang. Nampak? Akhirnya tanya-tanya, janda tu ada nombor dia. Minta kat Tok Imam. Tok Imam kenal pula. Nampak? Bagi nombor. Balik rumah, mesej. Saya yang tadi tersentuh tangan awak tadi. Jadi saya nak ucapkanlah ni apa, mohon maaf. Jadi tanda maaf saya nak bagi hadiah. Bagi hadiah pula. Dah mula berkasih-kasih. Itulah puncanya. Tapi kalau berasingan, ada tak jadi gitu? Sebab tu kalau orang itu berdua, yang ketiganya iblis. Iblis lah yang hasut. Dia kata tackle. Nampak? Kalau guna cara betul, tak apa tackle tu. Ini guna cara salah. Nak menipu bini, lepas tu dating kat luar. Ini banyak jadi. Inilah puncanya. Tak payah buat lah motivasi. Ni kes anak luar nikah terlampau tinggi. Kita buat kes motivasi untuk pulihkan anak-anak kita ni. Untuk mereka. Tak jadi. Takkan jadi, saya akan jawab. Daripada dulu, daripada sebelum merdeka sampai sudah merdeka, sampailah ke hari ini. Dah berapa tahun merdeka. Macam tu juga. Malah
dia punya graf makin lama makin naik anak luar nikah. Dan apa puncanya? Puncanya percampuran lelaki perempuan. Zaman dulu-dulu, Tok Nyang kita punya zaman sekolah dulu dipanggil madrasah. Dia tak ada sekolah kebangsaan ni lagi. Namanya madrasah. Dalam madrasah, lelaki perempuan asing. Gitu juga dalam sekolah tafiz, dalam sekolah pondok. Lelaki kelas lain, perempuan kelas lain. Atau kelas-kelasnya pun sama, lelaki depan, perempuan belakang. Tapi hari ni tengok dalam sekolah-sekolah yang dibawa oleh sekularisme, yang dibawa oleh Amerika. Mana datang jenis sekolah kebangsaan? Selepas British menjajah kita. Di situ dia bawa sistem persekolahan percampuran lelaki dan perempuan. Apa tujuan? Kita nampak tujuan akademik. Tak, sebenarnya ada udang sebalik batu. Dia buat tu supaya rosak akhlak umat Islam. Dengan menggabungkan lelaki dan perempuan. Duduk sebelah-sebelah dalam kelas. Bila dekat, dia lelaki perempuan ni macam magnet utara selatan. Mana boleh dekat? Dekat melekat. Tu yang akhirnya balik sekolah, pegang tangan. Budak sekolah lagi, kahwin pun dah lagi. Dah mula dah bercintan-cintan. Inilah puncanya. Ini puncanya. Di tempat kami, di Perak sana tu, di Sungai Kerang. Darjah 6 dengan darjah 5. Dijumpai kantoi di dalam tandas. Darjah 6. Bukan tingkatan 6. Darjah 6 dengan darjah 5. Laki darjah 6, perempuan darjah 5. Buat apa tak tahu dalam tandas. Tahu-tahu dah tidak berpakaian. Nampak? Apa puncanya? Itulah. Inilah. Sebab tu, memanglah kita nak sokong Palestin, benci pada Israel. Tapi kita sedar atau tidak, kita sudah lama dijajah. Yang tak pernah dijajah sebenarnya Palestin. Palestin masih lagi dapat mempertahankan Islamnya yang sebenar. Ada pun kita, Islam kita bertopengnya sahaja. Fi akhiri zaman, la yabqa minal Islam illa smuh, kata Nabi. Pada akhir zaman, tidak ada yang tinggal daripada Islam, melainkan namanya saja. Negara Malaysia, negara apa? Negara Islam. Nama je lah negara Islam. Dah sistemnya Islam. Perundangan Islam. Tidak sama sekali. Tu apa maksud dia? Berhenti gitu. Ke jalan. Tibai lagi Ustaz. Bantai. Tu kata. Nah, mana tak ikut Islam, ikut sistem kafir. Nak cuci kereta kita kotor, kena tahi burung banyak sangat. Kita pun ambil sabun cap tahi burung. Sabun tu tahi burung dah. Body kereta kita kena tahi burung. Kita pun ambil tahi burung, sapu ke body kereta kita. Cuci tahi dengan tahi. Maka akan bersih atau tidak? Tidak bersih sama sekali. Negara kita banyak masalah kemaksiatan. Nak cucinya dengan sistem kafir juga. Sistem kemaksiatan juga. Maka boleh bersih tak? Takkan boleh sampai bila-bila. Ikutlah Islam. Jangan pakai namanya saja. Islam bukan hanya pada nama. Islam dari sudut segala-galanya. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu semuanya sekali. Ada pendapat ulama kata, masuk tu, masukkan segala-galanya dalam Islam. Mana boleh dipisah-pisahkan?